Assalamualaikum semua, terima kasih kerana klik video ini. Dan dalam video kali ini aku mau share satu kisah di mana seorang pendakwa raya Malaysia diculik, dibunuh dan disimen dimasukkan ke dalam tong drum. Mangsa adalah Datuk Anthony Kevin Morais, merupakan timbalan Ketua Bahagian Bicara dan Rayuan dari Jabatan Negara dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, iaitu SPRM. Dan ini adalah kronologi pembunuhan yang mengerikan ini, pembunuhan Datuk Anthony Kevin Morais. Pada 4 September 2015, Kevin Morais dilaporkan keluar dari kediamannya pada jam kira-kira 9 pagi untuk keluar ke tempat kerjanya, iaitu di Pejabat Berbuang Negara di Putrajaya. Dan beberapa jam selepas Datuk Kevin Morais ni keluar dari kediamannya, rakan serumahnya iaitu si Devon ni dia call Datuk Morais ni, namun tiada respon dari Datuk Morais. Dan si Devon ni dia call pula setiausaha Datuk Kevin Morais ni, dan setiausaha Datuk Morais ni dia beritahu si Devon ni bahawa Datuk Kevin Morais tidak hadir pun ke Pejabat Berbuang Negara tu. Pembunuhan ini bermula apabila 4 individu iaitu pembunuh Datuk Kevin Morais membuat kemalangan jalan raya. Tanpa menyedari apa-apa, Datuk Kevin Morais keluar dari kenderaan yang dipandunya untuk melihat keadaan keretanya dan seterusnya menyebabkan beliau diculik. Kejadian ini berlaku ketika waktu puncak jalan raya di mana banyak kenderaan yang lalu semasa kejadian itu. Namun, tidak seorang pun yang berhenti atau melaporkan kejadian tersebut. Kemungkinan jika ada individu yang prihatin, sudah pasti Datuk Kevin Morais akan terselamat. Melalui rakaman CCTV, 3 orang suspek bertindak memasukkan Kevin ke dalam kereta mereka jenis pickup dan seorang suspek memandu kenderaan Datuk Kevin Morais. Polis beranggapan pembunuhan Datuk Kevin Morais ini telah dirancang dengan teliti. Pada 5 September 2015, pihak polis telah menerima laporan orang awam yang menjumpai sebuah kereta yang hangus terbakar di ladang kelapa sawit Perak. Berdasarkan nombor enjin kereta tersebut merupakan kereta jenis Proton perdana versi Honda Accord yang sama jenis dengan kenderaan yang dipandu oleh Datuk Morais pada hari beliau dilaporkan hilang. 6 September 2015, bagi membuat kepastian, pihak polis meminta bantuan dari Jabatan Kimia, Proton dan Sponkor SDN Berhad untuk mengenal pasti kenderaan yang ditemui terbakar itu adalah milik Datuk Kevin Morais atau sebaliknya. 14 September 2015, berdasarkan penelitian dan siasatan rakaman CCTV pada kemalangan jalan raya pada 4 September lalu, Ketua Polis Negara ketika itu mengesahkan bahawa Datuk Kevin Morais diculik oleh 5 orang lelaki di Jalan Telawi Bangsar. Rakaman tersebut menunjukkan kenderaan yang dipandu Datuk Kevin Morais dihalang oleh kenderaan lain sebelum 3 orang suspek turun dari kenderaan yang berada di belakang kereta Datuk Morais. 16 September 2015, sepasukan pegawai Stafok atau pegawai khas polis memeriksa satu lokasi di Taman Subang Mewah dan menemui satu tong drum dalam semak. Sepasukan anggota bomba dengan jenteranya tiba di lokasi itu. Tidak ketinggalan, pihak media juga memenuhi kawasan tersebut. Polis sahkan bahawa mayat Datuk Kevin Morais dimasukkan ke dalam tong drum yang diisi simen konkrit. 17 September 2015, suspek berusia 52 tahun iaitu merupakan seorang doktor perubatan anggota Tentera Malaysia ditahan untuk membantu siasatan. Suspek disyaki terlibat dalam kes pembunuhan ini kerana berkaitan dengan satu kes di mahkamah di Shah Alam yang melibatkan Datuk Kevin Morais sebagai pendakwa raya. Suspek ini tertuduh salah guna harta kerajaan dan juga menerima rasuah.
20 dan 21 September 2015, polis telah menahan 2 orang suspek warga India bagi membantu siasatan. Sepanjang tempoh penyiasatan ini, polis mengesahkan sudah menahan 11 orang suspek bagi membantu siasatan. Pada 23 September 2015, mayat Kevin Moraes sepatutnya dituntut oleh pihak keluarga, namun ditolak kerana menunggu laporan penuh bedah siasat. 7 Januari 2016, 7 lelaki termasuk seorang doktor tentera yang didakwa membunuh dan bersubahat dalam kes ini sebelumnya telah didakwa di Mahkamah Magistrat dan dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. 6 April 2016, hari pertama perbicaraan 7 lelaki yang didakwa terlibat dalam pembunuhan ini telah membebaskan tertuduh kedua iaitu G. Gunasekaran kerana tertuduh mengaku bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara atas kesalahan menyembunyikan mayat dan cuba melupuskan bukti. 20 November 2017, Mahkamah memerintahkan 6 lagi tertuduh untuk membela diri. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman mati terhadap 6 lelaki selepas didapati bersalah membunuh Timbalan Pendakwa Raya Dato' Anthony Kevin Moraes yang mayatnya ditemui di simen dalam tong drum 5 tahun lalu. Hakim Datuk Azman Abdullah berkata ke-6 mereka dengan niat untuk membunuh dengan ini akan dihukum mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan, hukum gantung sampai mati.